Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Ashraf bin Ismail untuk menyampaikan ceramah lebih lanjut lagi, ceramah nuzul Quran yang bertajuk Ibrah di sebalik penurunan Al-Quran. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Minta. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Baik. Boleh Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Ustaz, saya dah lupa dah nama Ustaz. Ustaz Abdul Ba'is. Abdul Ba'is ya. Okey, saya pengurusi majlis pada tengah hari ini. Dan Puan Fuziah, Puan Fuziah selaku pengurukanan haiwan murid di SK Tasik Damai. Semua guru-guru kanan, guru-guru, ustaz dan ustazah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, pada tengah hari ini saya diamanahkan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan lah, cikgu-cikgu, istilah guna cikgu-cikgu lah, senang kan, di SK Tasik Damai untuk kita sembang-sembang lah kot berkenaan dengan tajuk kita iaitu Al-Quran ataupun spesifiknya Nuzul Al-Quran. Atau tajuk bagi pada saya berkenaan dengan ibrah, penurunan Al-Quran ni. Pertamanya saya ucap terima kasihlah pada pihak sekolah yang jemput saya. Saya tak adalah seperti Ustaz sebut tadi macam ceramah hebat ke apa, tak ada. Biasa-biasa je. InsyaAllah saya cubalah cakap mana yang berkemampuan dan yang kedua, saya oleh kerana orang Kuala ni, jadi logat-logat saya ni biasanya akan terkeluar logat Kuala lah sikit ya. Minta maaf lah kalau terlebih logatnya. Dan berkenaan dengan nuzul Al-Quran ni, yang pertama Allah SWT sebut seperti mana yang disebut tadi. Allah sebut dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi ada dua ayat yang lebih kurang. Pertamanya yang saya nak sebut pada tengah hari ini, penurunan Al-Quran ni kata para ulama dia berlaku dua jenis, dua peringkat. Yang pertama, peringkat yang Allah Ta'ala turunkan secara sekaligus daripada Lauh Al-Mahfuz, iaitu tempat tertulisnya segala sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan. Pada peringkat awal Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Sebelum Allah menciptakan alam ni, Allah menciptakan qalam, Allah menciptakan pena itu, untuk pena itu menulis segala sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Itu dalam ayat surah Al-Baqarah tentang puasa pun, kalau kita perasan, tengok Allah Ta'ala menggunakan perkataan kutiba pada kewajiban untuk berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang beriman, telah ditetapkan, telah ditulis. Maksudnya kutiba ni bahasa Arab ni dia fi'il madhi, benda yang lalu, benda yang lepas. Cuma menggunakan wazan atau menggunakan fa'ilnya majhul. Maka dibacalah kutiba, asal kalau ada fa'ilnya itu kataballah, telah menulis, Allah telah menulis. Maknanya telah ditetapkan itu, maksudnya daripada awal-awal lagi, sejak azali lagi Allah sudah menulis kefarduan tentang puasa itu.
Begitulah juga bahawa Al-Quran itu diturunkan daripada Lauh Mahfuz itu ke langit dunia, ke Baitul Izzah, disebut Baitul Izzah, ke langit dunia itu secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Ini yang sebut pada 17. Ini pun sebenarnya ulama khilaf, ulama tidak sepakat apakah tarikh itu tarikh 17 ataupun ada riwayat kata tarikh 24, ada riwayat lain yang mengatakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada malam-malam ganjil. Maka sebenarnya tarikh ni bukanlah satu benda yang bersifat qat'i. Qat'i ni dalam ataupun istilah dalam bahasa kita suatu benda yang tetap, yang tidak berubah, ataupun benda yang memang confirm. Dia tarikh ni satu benda yang sifatnya khilaf ya. Maknanya ulama tidak sepakat apakah 17 dan sebagainya. Tapi ramai para ulama menerima tarikh ini sebagai untuk mana satu kesepakatan. Kerana tarikh-tarikh yang tak penting ni, kalau tuan-tuan cikgu-cikgu perasan, tarikh-tarikh yang tak sepakat ni dia bukan tarikh untuk kita melakukan ibadat. Maknanya dia tidak ada ibadat khusus pada tarikh-tarikh tersebut. Sebab itu dia tak kisah sama ada 17 ke, sama ada 24 ke, sama ada 27 ke. Dia bukan satu isu sebab dia bukan tarikh untuk kita melakukan ibadat. Dia tak sama macam kita menetapkan tarikh puasa ke, tarikh hari raya ke, atau tarikh-tarikh yang ada padanya ibadat. Nah, tarikh ni dia tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh ahli falak kita lah terutamanya, dan apabila sudah ditetapkan maknanya kita tidak lagi khilaf lah. Jadi tarikh 17 Ramadan ni ataupun tarikh yang dikatakan nuzul Al-Quran ni, dia bukan tarikh untuk kita melakukan ibadat-ibadat khusus. Cuma kita menyambutnya, kita buat sambutan tiap-tiap tahun. Dan kita negeri Perak pun diberi cuti satu hari besok untuk sempena dengan tarikh nuzul Al-Quran. Yang ini dikatakan tarikh itu adalah tarikh turunnya Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insan ayat 23, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kemudian Allah sebut bahawa sungguhnya kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad secara beransur-ansur. Ya. Diturunkan sedikit demi sedikit selama lebih kurang 23 tahun, 13 tahun di Mekah, manakala bakinya 10 tahun di Madinah. Berdasarkan kepada pembahagian dibuat oleh para ulama, ada ayat Makkiyah dan ada ayat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah dan ayat-ayat yang turun di Madinah. Adalah sikit perbezaan pendapat serba sikit juga dalam bab ini, sebab dia bukan juga bersifat qat'i. Dan ayat-ayat berkaitan dengan ayat-ayat yang turunkan di Mekah, kebanyakannya adalah ayat-ayat berkaitan dengan akidah. Ayat-ayat berkaitan dengan menyembah Allah SWT. Manakala ayat-ayat hukum dan sebagainya banyak kemudiannya diturunkan di Madinah. Baik, dan Allah juga menyebut dalam surah Asy-Syu'ara. Saya akan bacakan hari ini insya-Allah beberapa ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang penurunan Al-Quran. Yang Allah sebut. Yang pertama saya dah baca tadi surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian surah Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dua ayat ni yang lebih kurang bahawa Allah Ta'ala menyebutnya tentang penurunan ayat Al-Quran ni pada malam yang barakah. Kemudian Allah sebut juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 80, Tanzilum min Rabbil Alamin. Diturunkan Al-Quran itu daripada Tuhan, ini Rabb, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Ayat ini untuk menafikan pada sebahagian daripada orang Arab ketika diturunkan kepada Nabi Al-Quran, mereka merasa takjub
Sebahagiannya kata ini sihir, ini perbuatan sihir Nabi. Ada yang kata ini ahli syair ataupun apa nama ni, Nabi ni ahli syair. Kerana di zaman jahiliah memang terkenal orang-orang yang Arab yang bijak-bijak ni, mereka pandai buat syair. Macam zaman kita sekarang ni pandai buat lagu lah. Dia akan ada lagu-lagu yang sedap, yang mengasyikkan. Bila kita dengar, kita nak ulang-ulang kan. Ini antara kelebihan orang yang pandai buat lagu dan pandai buat lirik lah. Zaman kita, zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dulu, mereka buat syair. Orang-orang yang buat syair ni akan dapat tempat di di kalangan pemimpin-pemimpin Arab jahiliah. Dia akan dapat kedudukan, dia akan dapat ganjaran, dapat ialah macam-macam lah. Lebih kurang juga macam zaman sekarang ni. Orang-orang yang pandai nyanyi ni, suara sedap ni, dia punya kedudukan dia lebih sikit lah. Dia pendapatan pun mahal kan. Kalau katalah ini cikgu-cikgu mengajar, mendidik anak-anak kita ni, sebulan dibayar gaji 4,000, 5,000, tapi dia satu lagu je 4,000. Oleh kerana orang dengar tu dia asyik. Jadi zaman Nabi pun ada orang macam ni. Jadi Nabi dituduh sebagai penyair, dituduh sebagai ahli sihir dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala jawab tuduhan-tuduhan ni bahawa Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Tanzilum min Rabbil Alamin. Diturunkan daripada Tuhan, daripada Allah yang menguasai seluruh alam. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195, Allah Ta'ala kuatkan lagi ya perkara tersebut. Wa innahu latanzilu Rabbil Alamin nazala bihi ruhul amin. Semuanya kata Allah Ta'ala diturunkan Al-Quran itu, la tanzil tu, la litaukid, bukan la malik tak, la tidak. La tanzil untuk menunjukkan bahawa Allah menguatkan sungguh-sungguh bahawa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Macam kita baca inna azabi la syadid, Allah Ta'ala sebut. Ini uslub Al-Quran. Allah Ta'ala menggunakan perkataan inna azabi la syadid. Sungguhnya azabku la syadid tu sangat-sangat pedih. Maksudnya Allah menguatkan syadid itu dengan tambah perkataan taukid la syadid. Jadi sama tanzilun wa innahu latanzilu Rabbil Alamin. Sungguhnya Al-Quran itu sungguh-sungguh diturunkan oleh Tuhan penguasa seluruh alam. Nazala bihir ruhul amin, dan dibawa ataupun diturunkan dengannya oleh Ruhul Amin, yakni malaikat Jibril. Ini ayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran itu diturunkan berperingkat-peringkat dengan perantaraan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala sebut ala qalbika litakuna minal munzarin, ke atas hati kamu wahai Muhammad, iaitu kepada Nabi kita Nabi Muhammad, litakuna minal munzarin, supaya Al-Quran itu menjadi peringatan kepada seluruh manusia lah. Dan Allah menggunakan dalam ini, Allah juga menggunakan uslub ala qalbika. Maknanya Allah, kita biasanya lah kita ingat kita bila menghafal Al-Quran ni, kita hafal kat dalam otak kita. Kita selalu rasa macam tu lah. Kita akan gunakan akal kita untuk hafal dan otak. Sebenarnya tempat simpan yang hakiki, tempat simpan satu ilmu yang hakiki tu sebenarnya dalam hati kita. Sebab itu banyak nas lain bila Nabi SAW sebut tentang ilmu, al-ilmu nur. Nabi kata ilmu tu adalah nur, cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah itu Allah tidak akan
tidak akan hidayahkan, tidak akan bagi kepada orang yang buat maksiat. Dikaitkan bahawa maksiat ni dia akan menggelapkan hati. Kata Nabi SAW, setiap maksiat ini akan menjadikan titik hitam pada hatinya, maka dia tidak dapat cahaya Allah Ta'ala. Maka dia tidak akan tidak akan diberi hidayah ataupun cahaya petunjuk oleh Allah SWT, termasuklah ilmu. Jadi sebab itu tempat simpan ilmu, simpan hafalan, simpan benda-benda yang iman kita sebenarnya di dalam hati kita. Sebab itu pesan Nabi dalam hal yang lain, Nabi pesan suruh kita menjaga hati kita. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah, sungguhnya pada diri kita ni ada segumpal darah. Iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Kalau baik segumpal darah ni, baiklah kita. Kalau rosak segumpal darah ni, rosaklah kita, iaitu hati. Hadis ini diterjemahkan oleh para ulama muhaddisin, ulama termasuklah ulama-ulama kita, bahawa dia mengandungi dua maksud. Maksudnya hati yang berbentuk dalaman tadi, dan juga hati yang zahir. Hati yang zahir ni iaitu jantung kita. Maksudnya jantung kita pun sangat berperanan pada jasad kita. Kalau jantung kita baik, insya-Allah jasad kita okey. Kalau jantung kita jam, jantung kita problem, banyak sumbat, dengan jasad-jasad kita pun akan problem. Ya. Sebab tu doktor suruh jagalah jantung anda, ya. Langkah 1000 langkah setiap hari. Ini contoh untuk penjagaan jantung. Tapi dalam satu bab lain, ada satu perkara lagi yang perlu kita jaga, iaitu hati batin kita, iaitu di sebalik jantung kita tu ada satu, iaitu hati kita, yang Nabi kata, yang kita sebut sebagai qalbun, ya. Bukan kalbun, ya tuan-tuan, ya. Kalbun kalau kaf bahasa Arab anjing, kalau qaf qalbun maknanya hati. Hati dengan maksud jantung yang batin, ya, bukan hati yang zahir itu, jantung yang batin. Jadi Nabi suruh kita jaga, sebab kalau hati kita baik, kita akan jadi orang baik. Maksudnya benda-benda baik mudah dapat dekat kita. Kalau hati kita rosak, benda-benda baik susah nak masuk dekat kita. Kalau orang ajak kita buat baik, kita macam malas je, macam tak dengar je. Orang ajak solat jemaah, orang ajak kita buat benda baik, orang ajak kita bersedekah, kita macam dengar tak dengar je. Kata orang Melayu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu tanda hati kita problem. Bila dengar orang lelaki terutamanya, bila dengar azan, buat tak tahu je. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, dia buat relax, dia buat kerja, basuh kereta lagi, basuh motor. Dia kecuali waktu berbuka puasa je, dia tak akan basuh kereta, dia mesti berbuka juga. Kan? Itu specialnya puasa, ya. Dengar puasa ni dia special. Orang menunggu-nunggu azan maghrib, sehingga orang sekarang ni buat lawak. Azan asar dengan maghrib bunyi sama je. Nah, itu yang kadang-kadang confuse kata dia mah. Confuse sebab dengar bunyi azan asar tu macam sama je. Sebenarnya akhir tak nak puasa, ya. Baik. Jadi hati tadi maksudnya, kalau hati kita baik, nescaya maka baiklah kita. Hati kita rosak, nescaya susahlah kita. Sebab itu antara, kalau kita ambil ibrah jugalah daripada ayat ni, Allah kata ala qalbika tu, maksudnya kalau kita nak organisasi kita, kawan-kawan kita, orang-orang ataupun di sekolah kita ni, kita nakkan suasana yang baik, kita kena titik beratkan bagaimana untuk memproses ataupun bagaimana untuk merawat hati-hati orang-orang yang di sekeliling kita ni. Maknanya ini satu medan perjuangan jugalah, macam mana untuk merawat dia. Antaranya ialah para ulama kita banyaklah, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab-kitab khusus tentang bab hati, sebagai contohnya Mukasyaratul Qulub. Kita guna bahasa moden lah, hospital hati, ya. Ataupun kita kata bagaimana kita membuat rawatan untuk hati kita. Hati kita ni sebenarnya makanan dia apa? Hati yang batin ni, ya, makanannya apa,
kemudian apa nama ni, vitaminnya apa, rawatannya apa. Secara mudahnya saya nak sebut Nabi SAW dirawat oleh Allah SWT, malaikat yang bedah hati Nabi, nak bedah dada Nabi, kemudian dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan iman dan hikmah. Maknanya Nabi Allah Ta'ala beri satu benda yang dikata khususiat kepada Nabi. Kita tak dapatlah, kita tak dapat kaedah yang Allah Ta'ala beri khas kepada Nabi. Tapi kita juga dapat menyuci hati kita. Kata para ulama antaranya adalah, yang pertama macam kita kata tadi, yang pertama lakukan ibadat, jauhi maksiat, kerana maksiat akan menggelapkan hati. Ya. Yang kedua, apa nama ni, banyakkan zikrullah sebagai makanan tambahan untuk sihat, vitamin B, vitamin C, vitamin apa, B kompleks, D, E dan sebagainya lah. Ni orang perempuan sukalah vitamin untuk mencantikkan mukanya. Ya. Jadi untuk mengelokkan hati ni, vitaminnya adalah zikrullah. Dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Kita ikutlah pesanan Nabi, tak perlulah kita terlalu banyak berzikir sehingga kita nanti jemu. Kerana Nabi kata, buatlah ibadat sekadar kemampuan kamu. Sebab itu Sayyidah Juwairiyah berzikir daripada pagi sampai duha. Akhirnya Nabi ajar tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah adada khalqihi, kan, wa bidada kalimatihi. 3 kali kata Nabi SAW, memadai sama macam kamu berzikir daripada subuh sampai ke waktu duha. Jadi buatlah, sambil-sambil kita naik kereta boleh zikir, sambil-sambil kita boleh buatlah. Dan ubat untuk hati kita adalah istighfar dan taubat. Itulah ubat dia yang paling mujarab untuk hati kita. Banyakkanlah istighfar, banyakkan bertaubat. Apa beza istighfar dan taubat bila kita sebut keduanya secara berasingan? Kerana ada kaedah dalam kaedah bahasa Arab, iza istama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Apabila satu perkataan itu disebut dua-duanya dalam satu masa, maknanya berlain. Tapi kalau satu perkataan itu disebut berasingan pada lain-lain masa, maknanya adalah sama. Seperti kita sebut Muslim, mukmin. Kalau kita sebut sekali Muslim, mukmin, maknanya berbeza. Muslim maknanya orang yang sudah bersyahadah dan orang yang disebut Islam. Mukmin iaitu orang yang beriman. Maknanya dia adalah perincian dia. Jadi bila disebut istighfar dan taubat, apa bezanya? Istighfar adalah permohonan ampun, taubat adalah janji kita dengan Allah untuk sungguh-sungguh tidak mengulanginya dan menyesal dan bersungguh-sungguh tidak mengulangi. Itu taubat. Apabila betul-betul kita tidak ulangi lagi, maka jadilah taubat kita itu taubatan nasuha, insya-Allah. Jadi itu adalah maksudnya kita kata kaedahnya. Jadi insya-Allah bila hati kita baik juga, seperti mana Allah Taala sebut, Allah turunkan Al-Quran, maka Nabi senang untuk mengingati Al-Quran. Nabi tidak akan tersalah lagi baca Al-Quran. Jadi kita pun sama. Kalau nak hafal Al-Quran ni sampai masuk dekat hati. Bila dia dah simpan dalam hati, sungguh-sungguh kita masuk dalam hati, insya-Allah hafalan kita tak hilang lagi. Dia kalau setakat baru simpan memori dekat pen drive kita, dekat kepala kita, dia boleh hilang bila-bila masa. Cuma kalau kita perasan lah, itu petunjuk hati kita ni banyak sangat benda masuk. Sebab tu bila makin tua kita menghafal makin susah. Masa kita budak-budak dulu, kalau kita hafal Quran, subhanallah, cepatnya hafal. Lepas tu dah cepat hafal, kita hafal pula senang ingat. Dah senang ingat, susah lupa pula. Tapi bila kita dah makin tua, makin berumur ni, bukan tuan-tuan perempuan je, saya pun serupa. Kita serupa, kita pun sama. Saya pun hafal ayat ni, lupa ayat lain. Hafal ayat lain, lupa ayat itu balik. Macam itulah. Jadi petua orang ajar pada saya. Orang-orang yang hafal Quran ajar pada saya. Petuanya kita orang yang lama-lama ni, kalau nak hafal, kita kena ulang banyak kali. Untuk orang-orang yang sederhana, ulang 40 kali. Untuk orang-orang macam saya ni, kena ulang 100 kali. InsyaAllah, mengulang tu, kan, Al-Waqi'ah, kan. Iza baca surah Waqi'ah, iza waqa'atil waqi'ah,
laisa liwaqa'atiha kadhibah. Baca lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ulang lagi. Sampai betul-betul kita ingat, barulah kita masuk pada ayat yang seterusnya. Ini untuk kita lah. Baik. Seterusnya, Allah sebut lagi dalam Al-Quran, surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 2. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf ayat 2. Sungguhnya kata Allah Ta'ala, kami menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Semoga mudah-mudahan kamu termasuk orang yang mau berfikir. Ayat ni kata para ulama, antaranya saya dengar syarah Syekh Mutawalli Syarawi rahimahullah. Dia kata kerana bahasa Arab ni sebenarnya bahasa yang paling kita kata complete untuk menerangkan segala sesuatu yang Allah Ta'ala nak terangkan. Mana kalau Allah gunakan bahasa lain, akan ada perkara yang Allah nak terangkan tu tak boleh kita tak boleh capai. Kita tak boleh nak faham. Ya. Macam saya sebut tadilah, penggunaan perkataan la litaukid. Nanti Allah Ta'ala akan menggunakan perkataan wama linafi, ma untuk nafi, ma untuk sebab. Dia ada, ialah sehingga para ulama menulis i'jaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran itu pada lughah, pada bahasa. Kalau ahli bahasa baca Al-Quran ni, subhanallah, dia akan rasa sangat-sangat takjub dan takjub. Sebab itu zaman Nabi macam saya sebut tadi, penyair-penyair diberi tempat. Sebab itu bila turun Al-Quran, mereka merasa heran sebab mereka takjub dengan bahasa Al-Quran. Mereka cuba Musailamah Al-Kazzab. Saya baca dalam buku Ensiklopedia Ramadan, ada disebut situ Musailamah Al-Kazzab. Musailamah namanya, Musailamah Al-Kazzab tu gelaran dia sebab dia mengaku dia Nabi. Dia pernah cuba buat ayat Al-Quran. Dia pernah buat dia cuba buat ayat tentang gajah, Al-Fil. Cuba nak bertanding dengan Allah Ta'ala, surah Al-Fil, surah gajah. Kita baca surah Al-Fil ni cerita tentang tentera bergajah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi dia buat ayat gajah ni buat cerita tentang gajah. Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, zanabuhu qasir, wa qurtumuhu tawil. Jadi cerita dia tak sesuai nak bertanding dengan Quran sebab cerita dia tahap buku cerita kanak-kanak. Al-Fil, gajah, wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Zanabuhu qasir, ekornya pendek, wa qurtumuhu tawil, belalainya panjang. Kalau setakat cerita itu kita pun tahu. Sebab Al-Quran dia bukan cerita apa itu gajah. Al-Quran dia akan cerita tentang ayat-ayat berkenaan dengan benda-benda, peristiwa yang Allah Ta'ala nak ceritakan. Lepas tu dalam surah Al-Baqarah ayat 23 Allah Ta'ala peringatkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala cabar, kalau kamu rasa ragu Al-Quran ni tak betul, Al-Quran ni ada kelemahan, Al-Quran ni ada kekurangan, kamu rasa ragu, kumpulkan mana-mana geng kamu, datangkan geng dari mana-mana pun kecuali Allah Ta'ala, kamu cuba buat ayat Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala kata walan taf'alu, kamu takkan boleh buat. Allah menggunakan perkataan lan ni, kata para ulama, bermaksud bahawa tidak mungkin, tidak akan boleh buat abadan abadah, tak akan boleh buat. Baik. Jadi
sebab tu kata para ulama, Allah menggunakan bahasa Arab kerana bahasa Arab yang pertama bahasa Nabi Yesus sendiri kepada kaumnya sendiri, dan bahasa Arab lah bahasa yang paling komplit untuk Allah Ta'ala menerangkan segala sesuatu yang Allah Ta'ala nak terangkan kepada manusia. Baik, seterusnya surah Al-Baqarah ayat 185 yang selalu kita baca. Allah Ta'ala firman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat-ayat yang saya baca ni semua ada perkataan nazala, yanzilu, unzila, perkataan yang berkaitan dengan turun. Jadi ayat ni Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang mana Allah Ta'ala turunkan. Allah lah yang menurunkan. Unzila fihi, yakni di dalam, yakni fi Ramadan. Pada bulan Ramadan, yakni Al-Quran. Allah lah yang menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Ayat ni Allah Ta'ala sebut hudan linnas. Ya, kadang-kadang Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut hudan linnas. Maknanya Al-Quran juga panduan kepada seluruh manusia. Tak kira dia beriman, tak kira dia orang kafir, tak kira dia musyrikin, tak kira dia apa, dia tetap menjadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Apa maksud pula wa bayyinatin minal huda? Yakni penjelasan kepada huda tadi. Kata para ulama mufassirin, antaranya kalau kita bukalah, kita selalu buka kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Kalau alam Melayu banyak tafsir Jalalain, bolehlah. Saya pun galakkan juga tuan-tuan dan puan, bulan Ramadan ni selain daripada kita bersungguh untuk khatam Al-Quran, untuk peringkat guru-guru ni saya cadangkan, saya sarankan, tapi siapa yang dah buat alhamdulillah terbaik. Saya cadangkan bacalah Al-Quran dan beserta terjemahannya. Ustaz-ustaz dia kena baca syarah, dia kena baca tafsir, dia kena up sikit, dia kena baca tafsir. Bila dia baca tafsir, baru dia boleh menjelaskan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama kita. Jadi untuk cikgu-cikgu, saya cadangkan baca terjemahannya. Contohnya, sebab apa? Dia akan mendatangkan asyik, insya-Allah. Cubalah siapa yang belum, yang sudah, insya-Allah, alhamdulillah. Dia akan mendatangkan asyik, dia akan mendatangkan seronok kita baca Quran. Oh, rupanya ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kita. Oh, rupanya ini ceritanya. Oh, ceritanya ini. Oh, Nabi Yusuf ini ceritanya. Oh, apa nama ni? Hari ni hari yang ke-16 kan? Hari ke-16 kita baca juzuk yang ke-16 ya. Juzuk yang ke-16 surah apa? Surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi, lepas tu surah Maryam ya. Contohnya surah Al-Kahfi kita baca, apa ada dalam surah Al-Kahfi ya? Tengok-tengok, oh ada cerita tentang Ashabul Kahfi. Oh ada cerita tentang dua orang pemilik kebun yang disuruh bersedekah. Oh ada cerita tentang Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, mempelajari tentang suatu hikmah yang Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa AS. Oh ada cerita tentang Zulkarnain. Maknanya bila kita baca, oh begitu rupanya begitu, insyaAllah kita mendapat lebih manfaat pada Al-Quran. Baik, jadi sebab tu kata para ulama wa bayyinatin minal huda, maksudnya menjelaskan tentang petunjuk tadi, kata para ulama, iaitu hukum hakam syariat. Jadi dalam Al-Quran ini kalau kita perasanlah, antaranya dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala cerita tentang apa? Bab iman. Pertama, ini yang paling banyak, bab iman. Allah Ta'ala cerita tentang Allah suruh menyembah Allah kan, dan tidak menyekutukan Allah. Allah ceritakan bagaimana orang kafir, orang musyrik dan sebagainya. Kemudian Allah cerita bab hukum hakam Al-Quran. Kemudian kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu sebagai ibrah kepada kita sebagai peringatan kepada kita. Dan juga Allah cerita tentang, saya sebut tadi, hukum hakam ni termasuklah hukum yang wajib, perintah, ada yang larangan, yang haram, yang makruh dan sebagainya. Baik. Wal Furqan, dan ayat 185 tadi Allah Ta'ala kata Al-Quran juga sebagai petunjuk di antara yang hak dan yang batil. Kerana manusia ni, akal kita ni, dia tak mampu untuk menentukan sepenuhnya
yang baik dan yang buruk. Itu kelemahan akal kita. Akal kita terhad. Akal kita memang Allah Ta'ala beri akal ni untuk membezakan yang baik dan yang buruk. Sebab itu orang yang tidak sempurna akal, dia tidak termasuk mukallaf. Dia tidak akan ditaklifkan. Dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak sempurna akal. Sama ada dia gila, nyanyuk, ataupun dia budak-budak lagi, ataupun dia kurang siuman. Dia tak gila sangat, dia gila sikit-sikit. Ataupun dia tahap OKU, masalah pembelajaran sebagai contohnya. Ini orang-orang yang tidak ditaklifkan kerana tidak sempurna akal. Ya. Termasuklah dalam kajian saya mengatakan bahawa binatang juga ada akal, tapi binatang kategori yang tidak sempurna akal. Maka tidak ditaklifkan pada melakukan ibadat. Ya, baik. Jadi akal kita ni dia tak dapat membezakan di antara yang baik dan buruk secara mutlak. Sebab itu ada perkara yang perlu panduan daripada Al-Quran. Sebagai contoh, saya bagi contohnya lah, akal manusia kata rotan budak tu tak baik. Contoh, kan? Tapi pada Al-Quran ataupun pada ajaran Nabi, ada ketikanya perlu, kan? Ada ketikanya diperlukan, bukan dengan tujuan untuk mendera, tapi tujuan pendidikan. Pada akal manusia, contohnya kalau nak mandi laut, kenalah pakai bikini bagi perempuan. Itulah pakaian renang yang sesuai. Pada akal manusia, oleh itu orang-orang di barat dia kata itulah pakaian paling sesuai. Tapi Al-Quran melarang, kan? Kerana itu termasuk daripada aurat bagi wanita. Wanita bahkan disuruh untuk melabuhkan tudung-tudungnya. Tak usah kata pakai bikini, tudung pun kena labuh, kan? Bahagian atas pun kena tutup, apatah lagi yang bawah. Itu dipanggil kias aula, ya. Baik. Jadi Al-Quran ini dia satu petunjuk Allah yang lengkap lah, insyaAllah. Baik. Saya tengok masa tinggal 9 minit Ustaz, ya? Betul? 1.5 habis, ya? Ya. Okey. 1.5. Okey, saya akan habiskan sikit lagi. Okey. Kemudian Allah SWT sebut juga, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sebenarnya kamilah yang menurunkan az-zikra, yakni Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran ini sifat dia la raiba fih, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Kaedah pengumpulan pun, kalau kita tengok sejarah, kaedah pengumpulan Al-Quran ini ditetapkan, pengumpulan Al-Quran itu dikumpulkan secara mutawatir. Maknanya periwayatannya daripada para sahabat semuanya secara berkumpulan, tidaklah secara khabar ahad. Jadi Al-Quran tidak ada keraguan. Hadis dia ada beza. Hadis ada yang khabar ahad, ada khabar mutawatir, ada khabar masyhur, ada khabar yang daripada khabar-khabar itu nanti dicek pula perawi-perawinya, kan, dicek pula sanadnya dan sebagainya. Tapi Al-Quran semuanya adalah sifatnya mutawatir, tidak ada keraguan. Jadi Allah SWT sudah janji Al-Quran ini terpelihara. Maka mana-mana orang yang kata Al-Quran ini tak lengkap ke, Al-Quran ada lagi ayat-ayat yang lain yang akan datang, nanti Imam Mahdi akan bawa lagi Al-Quran yang telah disembunyikan, ini semua karut-marut. Ya. Orang Melayu asal perkataan harut dan marut, jadi karut dan marut. Ya. Okeylah. Jadi ini semua tak betul. Yang betulnya Al-Quran itu sudah lengkap. Bacalah dengan keyakinan, berimanlah dengan Al-Quran bahawa dia adalah lengkap. Allah Ta'ala sudah jamin pelihara Al-Quran itu. Dan yang akhirnya hari ini saya nak sebut satu lagi ayat Al-Quran daripada ada satu lagi, dua lagi. Allah SWT sebut dalam surah Al-Mu'minun, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun kunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini sambungan pada tadilah. Sungguhnya Allah lah yang menurunkan ke atas kamu Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat.
Ini ayat-ayat yang tetap, yang dipahami maknanya, yang jelas. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat inilah yang menjadi majoriti pada Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan sebahagiannya ada ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat. Jadi ayat yang mutasyabihat ni Allah Ta'ala kata, janganlah bermudah-mudah kita mentakwilkan maknanya dan sebagainya. Ini yang jadi sebahagian orang jadi golongan sesat. Kononnya makrifat lah apa sebagainya. Mereka menafsirkan Al-Quran ikut suka hati, ikut hawa nafsu. Jadi nanti mereka baca solat iman itu, maka mereka kata solat tu tak payah macam kita kena takbir, kena apa, maknanya duduk diam pun ingat Allah. Itulah dia kata solat iman. Jadi ini contohlah mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ikut suka hati. Ya. Saya pun pernah jumpa orang mengajar saya, dia kata kita mengucap tak betul. Dia kata dalam surah Ali Imran ayat 18 Allah Ta'ala ajar kita mengucap. Allah Ta'ala sebut syahidah apa ayat dia? Surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illa huwal azizul hakim. Dia kata tengok dalam tu mana ada mengucap Muhammadur Rasulullah, yang ada adalah syahidallahu annahu la ilaha illahu. Inilah contohlah, saya bagi contoh saja golongan yang tidak melihat kepada tafsir para ulama, ya, apa yang telah dipandukan oleh para ulama, tiba-tiba sendiri-sendiri suka menafsirkan. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni kalau kita tak faham, rujuklah kepada para ulama, rujuklah kepada para mufassirin, kerana mereka ahli Al-Quran, mereka ahli bahasa, mereka memahami maksud-maksud yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, ya. Dan akhirnya ayat yang saya nak bacakan tadi, surah ni surah apa? Terlupa dah surah ni. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan daripada Al-Quran itu mahwa apa yang ada padanya syifa, kata para ulama, min ba'dihi, sebahagian daripadanya, bukan semuanya ayat Al-Quran itu sebagai syifa. Maknanya min ba'dihi syifa'un, sebahagiannya adalah syifa. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran juga sebagai rahmat kepada seluruh orang beriman. Syifa ni kata para ulama terbagi kepada syifa'ain, dua jenis syifa, iaitu lil qulub, syifa kepada hati. Macam saya sebut dah tadilah, zikir menenangkan hati, Al-Quran Al-Quran juga menenangkan hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah kamu tahu bahawa dengan mengingati Allah, yakni dengan membaca Al-Quran, akan menenangkan hati. Ya. Jadi siapa yang gundah pulana kan, ada masalah ke, tak boleh nak balik raya, PKP, bacalah Al-Quran. Tenangkan hati dengan Al-Quran, ya. Cikgu-cikgu yang duduk di jauh-jauh kan, Kelantan ke mana ke, bersabarlah, bertabahlah keterima, ya. Banyak kalau baca Al-Quran, ayat-ayat yang menenangkan hati kita, insya-Allah. Kemudian syifa'un minal amradil az-zahirati, syifa daripada penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit kita juga. Al-Quran boleh jadi syifa, seperti mana dalam riwayat sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri pernah ruqyah Fatihah kepada seorang ketua kaum yang sakit, alhamdulillah sembuh, bahkan mendapat hadiah kambing, kan. Jadi ruqyah guna ayat Quran juga boleh. Kita cubalah ikhtiar, kan, selain daripada kita mendapat rawatan-rawatan yang lain, kerana Allah Ta'ala sendiri menjamin bahawa Al-Quran itu sebagai syifa. Dan akhirnya rahmah ni kata para ulama maksudnya apa? Baca Quran dapat pahala, dihapuskan dosa. Bahkan kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi kebaikannya akan diganda dengan 10 kali ganda bagi setiap huruf. Dalam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Alif satu huruf kata Nabi, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya baca alif lam mim kita surah dapat 30 pahala. Itulah kata para ulama,
rahmat sebagai rahmat kepada kita orang Islam. Selain daripada kata Nabi SAW, Al-Quran juga sebagai syafaat kepada kita di akhirat, insya-Allah. Jadi cukuplah sekarang itu, saya rasa saya ambil masa untuk pada tengah hari ini. Saya serahkan baliklah kalau saya ada salah dan silap kasar bahasa sebagainya, saya mohon maaf. Kasar bahasa sebagainya saya serah kembali kepada Ustaz. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ashraf. Ustaz, kita buka dalam 2 soalan ke? Sebab ada guru daripada SK Tasik Damai ni ada beberapa persoalan yang ingin diajukan lah kepada Ustaz. Mungkin Ustaz boleh jawab dalam silakan. 3 soalan. Minta pada yang ingin tanyakan soalan boleh on mikrofon, tanya secara direct kepada Ustaz, insya-Allah. Sama-sama kita boleh dengar dan kita boleh kongsi. Okey. Tu pun saya baca kan. Baca. Nampak? Terus ada soalan daripada cikgu ni, daripada Cikgu Khairul Anwar. Okey, Al-Quran adalah salah satu sumber yang paling lengkap untuk mengatur seluruh umat manusia. Kenapa kita secara majoritinya masih tidak dapat berhukum menggunakan Al-Quran secara menyeluruh? Bukankah kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Soalan daripada Cikgu Khairul Anwar. Tolong ulang balik soalan yang kemudian tu, bukankah ulang balik ya. Okey. Al-Quran ada satu sumber yang paling lengkap untuk mengatur seluruh umat manusia. Kenapa kita secara majoritinya masih tidak dapat berhukum menggunakan Al-Quran secara menyeluruh? Bukankah kita telah melanggar perintah Allah? Soalannya Ustaz. Okey. Ataupun Ustaz boleh baca dekat bahagian tu. Ya. Tapi soalan ni saya kena dapat penjelasan lanjut ni. Soalan dia, Al-Quran sumber paling lengkap. Betul? Soalan paling lengkap. Soalannya, mengapa majoriti kita masih tidak dapat berhukum menggunakan Al-Quran secara menyeluruh? Ayat ni kalau boleh saya nak minta contoh. Apa yang dikatakan contoh kita tidak dapat berhukum menggunakan Al-Quran secara menyeluruh? Apakah sifatnya individu sebagai kelemahan individu, ataupun ulama sendiri tidak dapat berhukum keseluruhan? Yang ni saya nak dapat lebih penjelasan. Kepada yang soal. Ustaz Khairul Anwar ada dalam ni ke? Ustaz Khairul Anwar. Khairul Anwar, Cikgu Khairul Anwar ada dalam ni ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Yang saya maksud dengan berhukum secara menyeluruh, pakai cara lah. Tak dengar. Sekali lagi. Sistem yang digunakan pakai oleh negara, adakah kita ni berhukum dengan Al-Quran ataupun kita mesti menggunakan akal fikiran? Sistem yang dipakai oleh negara. Betul Ustaz. Okey, terima kasih. Nak jawab terus ke Ustaz? Jawab teruslah. Baik. Ini sebenarnya adalah kaedah. Ini sebenarnya adalah kaedah pemahaman kita kepada Al-Quran. Kaedah pemahaman kita kepada Al-Quran. Kerana bagaimana kita memahami Al-Quran ni? Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, berlaku satu kumpulan yang menentang para sahabat Nabi. Yang keluar daripada perkumpulan daripada para sahabat Nabi yang berselisih ya tentang isu pemerintahan, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu.
Jadi bila kedua-duanya berbeza, ada timbul satu kumpulan yang mendakwa bahawa kedua-duanya sudah meninggalkan Al-Quran. Kedua-duanya sudah meninggalkan Al-Quran. Maka kerana itu, kumpulan ini telah membuat keputusan kedua-duanya layak dibunuh. Kerana kedua-duanya telah meninggalkan Al-Quran. Jadi sebenarnya adalah yang saya faham tu adalah bagaimana mereka memahami yang dikatakan Al-Quran sebagai petunjuk tu untuk kita berhukum itu, mereka telah memahaminya secara salah. Jadi para ulama kita sudah pun memberi panduan kepada kita pada zaman sahabat lagi. Kemudiannya sahabat Nabi Abdullah bin Abbas telah bertemu dengan mereka, memberi penjelasan, sebahagiannya terima, sebahagian tak terima. Jadi yang tak terima inilah kemudian mereka telah membunuh Sayyidina Ali. Ini kumpulan Khawarij yang mereka ni memang kata Nabi SAW sangat kuat membaca Al-Quran. Mereka ni sangat kuat beribadat. Tapi sayangnya mereka salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi berkenaan dengan sistem kenegaraan, sistem dan banyak lagi perkara lah, kita akui ada pada perkara-perkara yang ada sebahagiannya berlaku kelemahan pada peringkat pelaksanaan. Tapi dia bukanlah sebagai satu dasar. Sebagai contohnya, mereka menolak ayat-ayat Al-Quran sekian-sekian. Cuma bezanya bagaimana mereka memahaminya dan mereka mengimplementkan ayat tersebut, kan? Sebagai contohlah saya baca antaranya ayat-ayat yang masyhur dulu pun sampai sekarang mungkin. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jadi siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang fasik, mereka orang zalim, mereka orang kafir. Jadi ini ayat ni perlu difahami daripada kacamata para ulama kita. Maksudnya rujuklah para ulama kita bagaimana memahami nas-nas ini supaya kita nanti tidak termasuk pada kumpulan yang pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kumpulan Khawarij. Ya, yang benarnya insya-Allah para ulama kita majoritinya berada pada jalan yang benar, kerana Nabi juga janjikan umat aku tidak akan berkumpul, la tastami ummati ala dhalalah. Umat aku tak akan berkumpul mereka dalam kesesatan. Para ulama kata maksud la tastami ummati bermakna al-ulama. Maksudnya tidak akan berkumpul para ulama itu dalam kesesatan. Jadi insya-Allah dengan ulama kita yang ramai yang memberi pandangan yang sama, yang dalam ada perbezaan-perbezaan tapi dalam keadaan yang harmoni, insya-Allah kita ikutlah pendapat-pendapat ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz Ashraf atas penerangan jawapan pada soalan Cikgu Khairul tadi. Diharapkanlah Cikgu Khairul masih lagi kurang jelas dan boleh kontak Ustaz Ashraf secara personal, boleh Ustaz? InsyaAllah, ataupun boleh tanya mana-mana Ustaz. Kalau Ustaz SK Tasik Damai ni masih cerai lagi. Terutamanya saya ni masih muda lagi, yang masih banyak lagi nak belajar ni. Banyak lagi kena menuntut ilmu daripada Ustaz. Contohnya Ustaz Ashraf lah, kena mengaji. Bab agama ni tak boleh buat main, memang kena mengaji. Depan-depan kena talaki depan tu guru untuk dapatkan ilmu yang lebih mendalam lagi.